Hai murid-murid, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Bersama saya lagi Cikgu Saif dalam mata pelajaran Pendidikan Seni Visual. Dan hari ini kita akan belajar menghasilkan arca mobile. Pernah dengar apa itu arca mobile? Okey, jangan risau. Saya akan terangkan terlebih dahulu apa itu arca mobile. Okey, arca mobile ialah sejenis bentuk binaan yang digantung dan boleh bergerak-gerak. Ya, dia boleh bergerak-gerak. Dia bukannya statik, dia tidak keras macam batu, tapi dia boleh bergerak-gerak, tetapi dia mesti seimbang. Faham apa itu seimbang? Maknanya dia seimbang apabila dia digantung, dia tidak berat sebelah. Faham? Maknanya dia seimbang. Sama berat kiri kanan. Dan untuk menghasilkan arca mobile ni, kita akan menghasilkan terlebih dahulu bahan gantungan. Sebab kita mau gantung dia kan. Jadi dia ada benda-benda yang digantung untuk menghasilkan satu arca mobile. Faham tidak? Okey, jangan risau. Okey, hari ini kita akan buat dahulu bahan gantungan dan seterusnya kita akan gantung bersama-sama untuk menghasilkan satu arca mobile. Dan untuk menghasilkan bahan gantungan ni actually ada banyak cara. Tapi hari ini saya akan tunjukkan 3 cara untuk menghasilkan bahan gantungan. Okey, yang pertama kita akan menghasilkan bahan gantungan dengan teknik lukisan. Kita lukis dia. Dan yang kedua kita akan buat teknik gunting dan tampal. Dan yang ketiga kita akan buat teknik origami. Tahu apa itu origami? Okey, origami itu ialah teknik lipatan kertas. Jangan risau, sekali lagi kita akan buat bersama-sama. Saya akan tunjukkan kepada anda cara untuk menghasilkan bahan gantungan menggunakan 3 teknik ataupun kaedah ini tadi. Faham? Tapi sebelum itu saya memerlukan anda untuk menyediakan alat dan bahan terlebih dahulu. Alat dan bahan yang kita perlukan ialah kertas warna, kertas tebal ataupun kad manila, warna krayon ataupun pensel warna atau apa-apa warna yang anda ada dan selesa gunakan, gunting, gam, tali, apa-apa tali, penyangkut baju ataupun ranting kayu pun boleh, pensel dan pemadam. Kalau anda sudah ada semua alatan yang diperlukan, jom mari kita hasilkan arca mobile kita. Okey, untuk teknik yang pertama kita akan melakukan teknik lukisan. Untuk ini sangat-sangat mudah. Kita hanya perlu melukis objek ataupun benda rekaan yang kita mahu di atas kertas keras ataupun kad manila. Tolong gunakan kertas keras, kertas yang tebal. Jangan gunakan kertas nipis sebab kita mahu bentuknya cantik nanti apabila digantung. Faham? Okey, sebagai contoh saya akan lukis pelangi. Masih ingat apa itu pelangi? Kita sudah belajar dahulu kan? Okey, sekarang saya akan lukis dahulu pelangi dan warnakan. Anda juga boleh lukis menggunakan pen marker untuk hasil yang lebih cantik. Dan sekarang saya akan warnakan menggunakan krayon. Anda boleh warnakan menggunakan warna anda sendiri. Boleh pilihlah gunakan warna apa. Okey, jom. Okey, siap. Cantik kan? Okey, sekarang saya akan gunting keluar lukisan pelangi ini. Gunting bagus-bagus. Ikut garisan tepi sahaja. Okey, siap satu bahagian bahan gantungan. Cantik kan? Tapi ini belum siap lagi ni. Saya perlukan 2 yang sama. Maknanya saya akan lukis satu lagi pelangi yang sama seperti ini. Bentuknya pun sama. Jadi untuk mendapatkan bentuk yang sama dan saiz yang sama, saya akan tekap semula bentuk lukisan ini di atas kertas tadi. Tapi saya akan terbalikkan dia dahulu. Okey, saya terbalikkan dia dahulu macam ni. Dan saya akan tekap, saya akan lukis semula bentuk dia ikut garisan tepi guntingan tu. Lukis semula. Nampak? Dan sekarang saya akan lukis semula pelangi bagi sama macam yang tadi. Okey, siap 2 pelangi. Kenapa mesti ada 2? Sebab nanti kita akan tampal dia depan dan belakang seperti ini. Sebab tu kita mahu 2 pelangi, 2 lukisan pelangi yang sama saiz. Okey, faham? Okey.
Itu untuk yang pertama. Okey, seterusnya dengan kaedah yang kedua, kita akan menghasilkan bahan gantungan dengan teknik gunting dan tampat. Dan bahan-bahan yang kita perlukan ialah kertas warna. Tadi kita sudah buat pelangi kan? Sekarang kita akan buat matahari. Tapi anda juga boleh hasilkan benda lain yang anda suka. Faham? Tidak semestinya ikut apa yang saya buat. Ini hanya sebagai contoh. Okey, untuk menghasilkan matahari, saya akan menggunakan 2 keping kertas warna, iaitu warna kuning dan jingga ataupun oranye. Dan untuk memudahkan saya untuk melukis bentuk matahari, saya juga akan menggunakan penutup balang ini untuk memudahkan saya melukis bentuk bulat matahari itu. Jadi anda pun boleh buat seperti ini. Faham? Saya akan terus melukis 2 bentuk bulat di atas kertas warna saya, sebab seperti tadi saya juga memerlukan 2 matahari yang sama saiz dan sama bentuknya. Faham? Okey, jom kita lukis dahulu bentuk bulat. Okey, seterusnya kita akan gunting dia. Okey, sekarang kita sudah ada 2 bulatan berwarna kuning dan saya akan tampal satu dahulu di atas kertas warna jingga ini. Okey, saya tampal dahulu dia. Seterusnya baru saya akan lukis bentuk matahari di luar bulatan kuning ini. Sekarang saya akan gunting keluar matahari ini. Okey, siap satu matahari. Dan seterusnya saya akan tekap semula bentuk matahari ini. Kenapa saya perlu tekap? Sebab saya mahu dapatkan 2 matahari yang sama saiz dan bentuknya. Macam tadi, kita balikkan dulu dan kita lukis semula. Dan sekarang saya akan tampal satu lagi kertas kuning saya di atas matahari ini. Dan sekarang saya sudah ada 2 matahari yang sama saiz untuk ditampal depan dan belakang. Nampak? Macam ni. Okey, siap. Teknik ketiga yang saya akan tunjukkan pada hari ini ialah teknik lipatan kertas, iaitu teknik origami. Okey, untuk teknik origami ini anda hanya perlu menyediakan kertas warna. Dan hari ini saya akan tunjukkan, saya akan ajar kepada anda cara untuk menghasilkan origami sampan ataupun perahu. Okey, jom mari kita mulakan. Okey, pertama sekali sediakan kertas warna sekeping macam ni. Seterusnya kita akan lipat 2. Lipat 2, bagi sama hujung kertasnya. Lipat, pastikan kita lipat untuk dapatkan garisan tengah. Jadi bila buka ada garisan tengah seperti ini. Faham? Okey, seterusnya kita buka dia balik dan kita akan lipat 2 dia seperti ini pula. Sekali lagi diingatkan, pastikan hujung kertas mesti sama apabila anda melipat kertas warna anda. Okey, yang ini tidak perlu buka semula. Okey, sekarang kita akan lipat bahagian ini. Nampak bahagian ini bukan bahagian yang boleh dibuka. Bahagian yang dilipat ini, di bahagian ini kita akan lipat tepi ni, bahagian tepi ni kita akan lipat dia ke garisan tengah. Garisan lipatan tengah kita tadi. Nampak? Masih boleh nampak? Okey, lipat sebelah dahulu bahagian yang telah dilipat ni seperti ini. Sudah lipat sebelah, kita lipat sebelah lagi. Okey, sama juga. Setelah anda selesai melipat macam ni, okey, bahagian bawah ni yang boleh dibuka ni kita akan lipat dia ke atas. Lipat dia ikut lipatan atas ni. Nampak? Okey, kita akan lipat dia naik ke atas seperti ini. Sudah lipat sebelah, kita pusingkan kertas kita, terbalikkan dan lipat juga bahagian belakang sama juga macam tadi. Lipat dia naik atas. Apabila anda sudah selesai melipat macam ni, angkat kertas anda. Sekarang kita akan buka. Bahagian bawah ni dia boleh buka kan? Kita akan buka dah. Buka perlahan-lahan. Buka. Buka macam ni. Dan bila kita buka dia, atas ni, bahagian yang bersilang ni, kita lipat dia macam ni. Masukkan dia. Selitkan dia. Nampak? Selitkan sama juga di kedua-dua bahagian. Selitkan dia dan lipat dia. Okey, setelah anda selesai melipat macam ni, nampak depan dan belakang. Selitkan.
Okey, seterusnya kita akan lipat bahagian yang boleh dibuka ni. Kita lipat dia naik ke atas. Macam ni pula. Okey. Lipat sebelah. Seterusnya terbalikkan kertas anda sekali lagi dan lipat sekali lagi naik ke atas. Dan sekarang kita telah mendapatkan satu bentuk segitiga, betul? Okey, sekarang kita akan buka lagi, terbalikkan, ambil tengok bahagian bawah, kita akan buka dia macam ni, buka perlahan-lahan dan lipat dia jadi macam ni. Okey, pastikan apabila anda lipat tu anda dapat satu bentuk segi empat sama, tetapi yang menunjukkan dua bentuk segitiga dicantumkan macam tu. Tengok, pusing belakang pun sama juga. Okey, dan apabila anda dapat bentuk ini, apa yang anda perlu lakukan ialah anda akan buka dia, tarik perlahan-lahan bahagian ni, nampak? Tarik perlahan-lahan, buka dia perlahan-lahan untuk mendapatkan bentuk perahu kita. Okey, buka dan siap. Jadi sudah kita punya sampan. Nampak? Okey, mudah bukan? Boleh buat sendiri. Okey, selesai kaedah ketiga. Okey, seterusnya kita akan menggantungkan bahan gantungan kita, dan semestinya untuk menggantungkan kita memerlukan tali. Okey, saya akan gunakan tali ini, tetapi anda tidak semestinya perlu menggunakan tali ini. Anda boleh gunakan sebarang jenis tali lain yang anda ada di rumah. Faham? Okey, pertama sekali saya akan gantungkan dahulu origami saya. Untuk origami ini, anda boleh gantungkan menggunakan gam ataupun anda juga boleh menembuk lubang. Contohnya tebuk lubang di bahagian ini dan seterusnya ikatkan tali. Saya akan tebuk lubang. Tapi sekiranya anda ingin menembuk lubang, mohon bantuan daripada ibu bapa ataupun penjaga. Gunakan penembuk lubang kertas ataupun gunakan gunting. Faham? Okey. Sekarang sampan saya sudah diikat. Saya akan tarik tali ini panjang. Dan sekarang saya akan tampalkan pula pelangi saya. Okey, untuk menampalkan pelangi, mudah saja. Letakkan gam dahulu. Dan seterusnya letakkan tali di atas bahan gantungan yang telah diletakkan gam. Dan saya akan tampal satu lagi pelangi saya di bahagian belakangnya. Sekarang pelangi saya sudah melekat. Dan saya akan tarik tali saya panjang sedikit. Dan saya akan gunting tali saya. Biar panjang sikit. Jangan terlalu pendek. Okey, siap untuk satu. Seterusnya saya akan ulang semula untuk gantungkan semua bahan gantungan saya. Anda boleh gantung sebanyak mana bahan gantungan yang anda mahu. Faham? Okey, jom saya akan gantungkan semua bahan gantungan yang saya ada. Tada! Okey, sekarang saya sudah selesai mengikat dan melekatkan ke semua bahan gantungan saya menggunakan tali. Dan sekarang kita boleh gantungkan ke semua bahan gantungan ini menggunakan penggantung baju ataupun ranting kayu. Boleh gunakan mana-mana bahan yang anda ada. Okey, mudah saja, kita ikatkan sahaja. Tada! Inilah dia arca mobile saya. Nampak? Dia digantung, boleh bergerak-gerak, tetapi ia seimbang. Tengok, walaupun dia ditiup-tiup angin, dia pusing-pusing begitu, tapi dia masih seimbang. Jadi pastikan apabila anda menggantungkan semua bahan gantungan anda, pastikan ada jarak antara satu sama lain. Sekiranya ia tidak seimbang, anda boleh gerakkan sedikit supaya dia seimbang. Contoh macam tu. Tapi pastikan dia seimbang lah. Dan anda boleh menghasilkan sebarang bentuk bahan gantungan, tidak semestinya mengikut apa yang telah saya hasilkan. Anda juga boleh menghasilkan bentuk-bentuk lain seperti haiwan, tumbuhan ataupun kenderaan, apa-apa sahaja. Dan boleh menggunakan sebarang kaedah ataupun teknik yang anda suka. Tidak semestinya mesti buat seperti yang saya buat. Ikut kreativiti anda sendiri menggunakan alat dan bahan yang anda ada sendiri di rumah. Faham?
Jadi itu sahaja untuk kelas kita pada hari ini. Pastikan anda ambil gambar bersama Arca Mobile anda dan muat naik di dalam Google Form yang telah saya sediakan. Sekian, semoga berjumpa lagi di lain waktu. Stay safe, stay home and stay healthy. Bye-bye.